أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hari ini kita masuk ayat yang ke-143 daripada surah Al-Baqarah, ataupun ayat yang kedua daripada juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Jadi ayat ni agak panjang lah sikit berbanding dengan ayat-ayat lain tu. Panjang sikit. Sebenarnya ada panjang lagi. Satu ayat tu sampai kos pipi. Kalau Quran tu satu pipi tu serayat ya. Ada juga. Ini panjanglah juga ayat dia tu. Okey, kita terjemah harfiah dulu. Wa dan kadzalika, demikianlah, ja'alnakum, kami jadikan kamu, ummatan, umat, wasata maknanya pertengahan, umat yang pertengahan. Litakunu, supaya, takunu, kamu jadi, syuhada, saksi, ala nas, ala, ke atas, an-nas, manusia. Wa dan yakunar rasul, rasul menjadi, yakuna maknanya menjadi, rasul, alaikum, ke atas kamu, syahida, saksi. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan ma tidak, ja'alna, kami jadikan, al-qiblah, qiblat, allati, yang, kunta, engkau dulu, ataupun dahulunya engkau, kunta ni dahulunya engkau, alaiha, di atasnya, illa, melainkan, lina'lama, untuk, na'lama, kami mengetahui, man, orang yang, yattabi'u, mengikut, ar-rasul, rasul, mimman, min daripada, man, orang yang qalibu, maknanya berbalik. Ini terjemah harfiah ada. Ala, aqibaih, berbalik, kedua tumiknya, aqibaih. Aqib ni maknanya tumik. Wa dan in, sesungguhnya, kanat, perkara itu, lakabiratun, la maknanya memang, kabirah, kalau terjemah makna dia besar lah. Okey, besar,
Tapi maksud dia di sini bukan besar, susah ataupun payah. Illa, melainkan, ala, ke atas ataupun kepada, allazina, orang-orang yang hadallah, Allah telah memberi petunjuk. Wa ma kana Allahu, wa dan ma kana, tidaklah Allah itu, liyudhi'a, akan mensia-siakan. Mensia-siakan. Yudhi'a ni maknanya mensia-siakan, ataupun kita kata menghilangkan imanakum, iman kamu. Mensia-siakan iman kamu. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Innallah, sesungguhnya Allah, bin-nas, kepada manusia, laraufun, amat. La ni maknanya amat, rauf. Rauf maknanya belas kasihan. Rahim, lagi maha penyayang. Penyayang, rahim tu. Okey, itu terjemah harfiah. Seterusnya kita pergi kepada terjemah hak biasa. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kamu satu umat pilihan lagi adil. Ni sebenarnya dia sudah kalau dalam hak terjemah yang ditulis tu, ataupun dalam kita tengok sesetengah terjemah Quran, memang dia terjemah umat yang pilihan lagi adil, ataupun umat pilihan lagi adil. Umat pilihan lagi adil itu sebenarnya dia sudah tafsir dah tu, perkataan wasata tu. Wasata tu sebenarnya makna dia umat pertengahan lah. Itu wasata. Satu umat yang pilihan lagi adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasulullah pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu, illa lina'lama, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami. Itu sebenarnya lebih jelas. Dia sudah tafsir dah tu sikit. Illa lina'lama, kalau kita terjemah harfiah tadi, untuk kami tahu, gitu saja dah. Untuk kami tahu, tetapi sebenarnya lebih jelas lagi, untuk melahirkan pengetahuan kami. Untuk melahirkan pengetahuan kami, man yattabi'ur rasul, tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul, mimman yanqalibu ala aqibaih, mengikut Rasul serta membenarkannya, mimman yanqalibu ala aqibaih, dan siapa pula yang berpaling tadah. Yang qalibu ala aqibaih ni berpaling dengan kedua tumit dia, maksud dia nya berpaling tadah lah. Yang qalibu ala aqibaih ni tapi dia bahasa, kita panggil bahasa tinggi. Dia guna lagu tu. Wa in kanat lakabiratan, dan sesungguhnya itu adalah amat berat, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menghilangkan iman kamu. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang, iaitu an-nas itu orang-orang mana? Iaitu orang-orang yang beriman. Habis itu. Jadi ayat ni sebenarnya dia masih lagi berkaitan dengan ayat yang ke-142, iaitu awal juzuk kedua
sayaqulu as-sufaha'u minan nas tu. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dia masih berkait dengan ayat tu. Jadi dua-dua ayat ni, ayat yang ke-142 dan 143 kita baru baca ini sebenarnya cerita ataupun ayat yang turun sebelum daripada pemalingan kiblat tu lagi. Dua ayat ni turun nak peringat baru, nak peringat kepada orang-orang mukmin dan juga kepada Nabi. Nak peringat apa? Nak peringat nanti akan berlaku. Kalau di dalam ayat yang ke-142 tu, nanti orang akan kecek. Orang orang-orang yang disebut as-sufaha itu dah. Saya ulus sufaha. Orang-orang as-sufaha ataupun kita panggil orang-orang bodoh itu disebut oleh Quran akan mempertikaikanlah nanti tak paling lagi. Kiblat daripada Baitul Maqdis itu kepada Masjidil Haram ataupun kepada Kaabah itu belum dipalingkan lagi pada ketika tu. Jadi Tuhan sebut nanti akan dipalingkan kiblat, tak paling lagi. Pada ketika tu orang akan kecek. Orang-orang bodoh ini akan mempertikaikan. Jadi Tuhan sebut kamu tidak perlu risaulah. Tak payah fikir sangat, tak payah susah bila dipertikaikan oleh orang-orang bodoh ini, kerana kamu sebenarnya sudah berada di jalan yang lurus. Kamu ini sebenarnya orang-orang yang betul. Jadi kalau orang-orang bodoh duk kecek, duk royak gapo-gapo, kira-kiranya biar je lah. Tak usah ambil hati sangat. Tu. Yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Itu akhir ayat yang ke-142 dah. Dan juga kerana kamu ini, ni masuk pula ayat yang ke-143. Kerana kamu ini berada di jalan yang betul dan kamu juga ialah umat yang terpilih. Kamu ni sebenarnya orang yang terpilih dah. Gitu. Ummatan wasata. Umat yang terpilih lah ke mana? Iaitu kamu ni menjadi saksi kepada umat-umat sebelum daripada ni. Nabi pula menjadi saksi kepada kamu. Kira-kiranya istimewa lah tu. Kamu umat yang istimewa. Jadi tak payah kecil hati, secara hati tak payah. Gitu. Lepas tu apa kita buat juga tu, kita paling. Nanti kita akan paling. Kenapa kita palingkan juga kiblat itu? Tak paling lagi dah. Kita palingkan juga kiblat itu nanti untuk sebenarnya kita nak menguji saja. Tu yang sebut sini, nak uji, nak tengok mana orang yang betul-betul beriman dan juga orang yang pura-pura beriman. May yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai. Itu. Orang yang pura-pura saja ataupun nak ambil kesempatan saja ni, dia tidak akan tahan. Dia tidak akan boleh tetap dengan tidak boleh tetap mengikut Rasul, mengikut Allah, tidak boleh lah. Sebab dia ni hanya ikut-ikut saja. Dia hanya pura-pura saja. Jadi bila dia nak turut tu, dia segera bergerak. La kabirah. Dia segera bergerak, dia tak boleh turut. Bila mari ujian ni, dia tak lepas ujian ni. Sebab tu yang sebut dah, nanti nak paling ni sebagai ujian saja. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Lepas tu macam mana dengan orang yang sudah berpaling ke arah Baitul Maqdis sebelum daripada ni? Ada beberapa orang yang telah meninggal dunia, para sahabat tu dah. Jadi lagu mana? Adakah amalan-amalan mereka ni akan terbatal gitu saja? Hilang. Mungkin sebelum daripada ni menghadap ke tempat lain, tiba-tiba pergi menghadap ke tempat lain pula, ke Masjidil Haram, ke Mekah pula.
Jadi macam mana? Rusi juga kira-kiranya dah. Tuhan pun jawab lalu. Orang-orang yang telah lepas dah ni juga tidak akan sia-sia amalan mereka itu. Gitu. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Kenapa Allah tidak sia-siakan penat lelah mereka ni? Sebab Allah ni Rauf. Allah ini belas kasihan kepada orang. Dia sia kepada orang. Dia sayang kepada hamba-hamba dia. Sebab tu dia tidak biar gitu saja. Amalan-amalan dia hak telah lepas. Okey. Habis itu sepintas lalulah. Dari sudut bahasa, wasata ini Imam Tabari kata, dia kata wasat ini menurut percakapan orang Arabnya makna dianya terpilih dia. Sebab tu kalau dalam tafsir tu, dalam terjemah tu dia terjemah umat yang pilihan. Umat pilihan lah. Mari mana umat pilihan tu daripada makna wasat tadi itulah. Makna dia terpilih dah. Walaupun asal makna dianya pertengahan. Ia juga bermaksud adil. Memberi erti adil. Ia juga digunakan untuk sifat sederhana yang terpuji. Sifat sederhana yang terpuji seperti perkataan Jud dalam bahasa Arab. Jud ni makna dia pemurah. Sifat ni dia duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah antara boros dengan kedeku. Tu. Nak kata apa ni pemurah laju, tidak juga. Pemurah laju ataupun kita panggil boros dah dah. Mudah saja tubik piti dia. Ngelah kali habis licin, tak ada gapo dah. Tidak juga gitu. Sehingga dia sendiri pun akhir sekali melarat nak minta dengan orang pula. Itu kita panggil israf. Kalau dalam bahasa Arab, israf ni maknanya boros dah. Kalau bahasa kita dah perhabis, mudah. Bagi ya kau orang. Lepas tu ada soal lagi hak bertentangan dengan israf ni, kita panggil bakhil. Bakhil ni maknanya bakat tak siwi tu hak ni dah. Nak pergi sikit pun mikir dah. Puluh-puluh kali. Akhir kali tak jadi juga pergi. Sikit baru dah. Itu kita panggil bakhil. Jadi jud ni dia duduk tengah-tengah. Itulah kita panggil wasat. Wasat. Begitu juga antara syaja'ah ataupun syuja'ah. Syuja'ah ni maknanya berani. Berani ni dia duduk di antara lagi dalam bahasa Arab dia panggil membuta tuli. Berani ataupun kita panggil kalau bahasa kita kan bunyi kasar sikit kita kata berani bodoh dah. Rupuh orang pergi belakang tak kira. Tu. Keselamatan ke apa tak kira. Aku kira berani aku dah. Orang tu ramai ke orang tu lengkap ke dengan apa kita tak ada ke satu kita nak pergi semacam. Tu kita panggil membuta tuli lah. Membabi buta ke. Berani juga berani tapi berani lagu tu. Ni kita panggil hak telajuk. Selagi jaban hak nakuk ni pakai tak kira tu. Jadi syuja'ah ni dia tengah-tengah. Tengah-tengah antara dua tu. Nak kata berani membabi buta tidak juga, nak kata nakuk tidak juga. Iaitu sederhana lah. Syuja'ah ni. Jadi bila lagu tu itulah hak terpujinya. Kira-kiranya hak moleknya mana? Hak moleknya hak tengah-tengah tu lah. Yang disebut wasat ini. Okey. Seterusnya mimman yanqalibu ala aqibai. Supaya kami dapat melahirkan pengetahuan kami tentang orang yang mengikut Rasul dan juga orang yang berpaling tadah. Di timus itu berpaling tadah ala aqibai. Yang qalibu ni maknanya yang qalibu ala aqibai. Yang qalibu ni maknanya pusing, balik. Daripada perkataan itulah juga yang qalibu ni juga tu perkataan qalb.
Qalb ni maknanya hati lah. Hati. Sebab apa? Sebab apa hati itu dipanggil qalb? Sebab dia ni mudah berbolak-balik. Sekali gitu, sekali gini. Sekali kata nok, pah tak si bolok, pah nak bolok. Hati ni lagu tu lah. Sekali kata ya, pah tak kangen atau dak dah. Pah esok ya bolok. Itu hati tu lagu tu, qalb. Lepas tu dalam bahasa kita hati, dan ada juga kita guna perkataan qalb itu kita kata kalbu dah. Menusuk kalbu. Kalbu tu qalb tu lah. Sebab apa qalb? Sebab dia berbolak-balik. Dia boleh tukar-tukar hati ni. Hati ni dia tidak tetap gitu sama. Mula-mula memang setia. Pada yang satu dah. Tak kira aja dah. Lama-lama dia tukar. Sebab apa? Sebab hati ni memang sini dia lagu tu dah. Ala aqibai, yang qalibu ala aqibai, berpaling dengan aqibai kedua dia, aqibai kedua tumit dia. Aqib. Aqib ni maknanya tumit. Dalam hadis ada sebut wailul lil aqabi minan nar, ada. Nabi kata celaka tumit-tumit yang apa ni? Tumit-tumit ni nanti akhir kena neraka, iaitu orang hak tak basuh molek lah ambil air semaya tu dah. Tak kena molek di tumit dia tu. Pakai cucu-cucu gitu ya kita kata dah. Itu Nabi sebut aqab, daripada perkataan ni lah aqib. Aqib ni maknanya belakang kaki, iaitu tumit tu. La kabirah. Kabirah ini wa in kanat la kabiratan, orang yang pemandangan kiblat ni menjadi besar bagi dia. Payah dia nak terima. Kabirah kita terjemah dengan makna susah ataupun berat. Kabirah ni susah dan juga berat. Sebab apa? Kabirah ni kalau nak kira makna dia besar. Sebab apa jadi boleh pergi susah tu lah. Ni kalau nak kira benda yang apa kaitan dia nak susah dengan berat ni. Sebab biasanya benda tu kalau dia besar dia berat. Dia susah nak masuk dah. Benda besar nak masuk dalam kita kata rumah kita sebagai contoh dah. Apa dia nak masuk mari besar. Katil besar payah nak masuk. Tu dah. Nak masuk kau ni tak boleh senggi, kau ni tak boleh palang mana. Kena buka kena cabut takut lah dulu dah. Baru masuk. Payah berbanding dengan benda yang kecil kan. Nak masuk ke dia jember beli di Maidin dah. Sopi senang orang masuk. Tapi cuba beli benda yang besar kan. Itu ada kaitan dia tu. Bila besar dia payah. Lori besar payah ke mudah nak gerak tu. Berat ke orang ni. Berat lah kira-kira tu. Besar kan. Nak boleh kau pergi tu tu. Lajuk dia tu jauh nak boleh kau naik 80 tu. Sebab apa? Sebab dia berat. Ni dah kabirah. Beza dengan yang kecil dak motor. Cuma pergi dak mata je. Kapal depan dak. Itu. Sebab dia kabir. Kabir tadi tu. Itu kaitan dia. Okey, seterusnya menurut Al-Quran ini banyak. Panjang sangat kita baca. Anda tidak nak baca seputih-seputih lah juga. Okey, kita baca maksud dia saja. Menurut Al-Quran, dalam ayat ni tidak dijelaskan wasata itu dia sebut ummatan wasata gitu saja. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu ini iaitu umat Islam ataupun kalau di zaman Nabi itu dia tuju kepada para sahabat itulah. Kamu tu siapa dia? Para sahabat tu. Sebagai umat yang wasata, pertengahan. Tapi dalam ayat lain dia dijelaskan siapa dia? Para sahabat itu. Pertengahan ni lagu mana? Dijelaskan sebagai umat yang terbaik. Umat yang terbaik pula ciri-ciri utama dia disebutkan dalam, tapi tidak sini. Di dalam ayat lain
Iaitu disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itulah ciri umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu siapa dia? Ummatan wasata. Dia kait dengan ayat ni. Iaitu kuntum khaira ummah. Tuhan kata kamu ini adalah sebaik-baik umat. Siapa dia? Para sahabat tu lah. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan kepada umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Apa kamu ni sebaik-baik umat? Sebab ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh buat benda baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kamu melarang daripada kemungkaran, daripada benda-benda salah. Kamu melarang benda-benda salah. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Itu. Alah kok benda molek kat selalu. Siapa dia? Para sahabat. Pakai buat selalu. Sebut saja, buat lalu. Kenapa dah? Alah kok benda tak molek. Sebut saja, tinggal selalu. Nampak saja benda tak molek, lari selalu. Itu para sahabat. Dia tak kira dah. Dia serah macam salah. Ketika saya nak Umar, nak kira ni orang paling backing dah lah. Orang takut dah. Saya nak Umar duk berkhutbah, bangun lalu tanya dah. Saya rasa Tuhan sebut ni tak kena. Gini dah para sahabat. Siapa dia? Tak tahu siapa dah. Tapi tegur selalu. Tanhauna 'anil munkar. Di samping daripada tu, wa tu'minuna billah. Itu ciri khaira ummah, sebaik-baik umat. Wa tu'minuna billah, dia beriman kepada Allah. Ada juga orang yang menyuruh kebaikan, melarang daripada benda-benda salah, tapi tidak beriman. Okay. Itu tidak khaira ummah lagi. Suruh buat apa dia? Benda-benda molek. Benda-benda molek. Ma'ruf ni tak nak tiga. Kita kata semaya dah. Sekecil-kecil perkara sampai ke sebesar-besar perkara dah. Buai sampah di tempat dia dah. Buh dari itu sampah molek. Jaga kebersihan. Itu orang Islam saja kau suruh. Tidak dah. Orang kafir pun suruh juga. Itu kita panggil ta'muruna bil ma'ruf lah kalau nak kira kan. Menyuruh kebaikan lah tu juga tu dah. Jaga kebersihan. Dia buat. Ta'muruna bil ma'ruf. Benda-benda mungkar. Benda-benda yang salah. Kalau nak kira dah. Orang kafir pun ada juga buat. Tapi dia tidak beriman. Tak cukup situ. Bila lagu tu tak lengkap syarat utama untuk dia nak jadi khaira ummah. Bila lagu tu kita tak boleh turut dia. Walaupun kita nampak dia baik, dia bagus dah. Tetapi tidak boleh dijadikan contoh lagi. Nak jadikan contoh zahir saja tu boleh. Kan? Hak sebaik-baiknya kita jadikan contoh umat Islam lah. Siapa dia umat Islam? Nak dijadikan contoh hak ni. Khairah ummah kita nak kata dah. Umat di zaman kita ni sebaik-baik umat. Tak boleh juga. Kenapa? Sebab apa ni tak lengkap. Boleh jadi zahir saja. Nampak terbaik dah. Tetapi dari segi beriman kepada Allah itu kurang. Okay. Tu'minuna billah tu nampak hebatlah kita kata negara mana? Kita kata negara Islam. Kenapa hebat dah? Ni kalau negara kita ni boleh jadi orang tidak kata negara Islam lagi dah. Mana? Qatar kau. Negara-negara Arab ni dah. Hebat tidak? Hebat. Tapi khairah ummah kau? Tidak. Walaupun hebat, kita bagi dari segi zahir. Sebab tak ada siapa takut. Walaupun hebat lagu tu dok nampak gah lah kita kata ada menara yang paling tinggi antara Burj Khalifa tu dok. Megah lah. Dengan kalau nak pergi bisa-bisa lah benda, tapi tak ada siapa takut. Tidak. Musuh Islam tak takut. Nak kira pun kalau bersuara pun tak ada siapa dengar. OIC tu.
berapa dah, berapa puluh negara Islam duk dalam tu duk, tapi dia kecam gitu ya lah kan. Berani pun kecam. Apa ni, setakat tu je lah. Hak dia boleh buat, maknanya tak ada suara tidak serupa zaman sahabat dulu. Bahkan kalau kita tengok orang kafir lagi, orang takut dah, hak tak ada gapo. Supaya apa ni, Korea Utara ni dah tak ada ke satu, sekak kena sekak situ, sekak sini kan. Seluruh dunia lah kira-kiranya sekak dia dah, tapi takut. Mereka tu dah, kalau kita baca lah, hak terkini dah takut. Dia buat semacam dah, bom buat nak buat nuklear semacam, buat peluru berpandu tu dah. Ngeri. Orang-orang barat tu duk pakak, sekak belakang dia kan. Tapi dia tak ada gapo kita tengok tu dah. Dia tu dah, tapi takut. Mari pula pakak dengan Jepun lah, pakak dengan Korea Selatan ni nak bendung ni. Sebab dia berkuasa walaupun tak ada gapo. Para sahabat dulu apa ni, takut lagi kira-kiranya dak, sebab tu jadi masuk Islam habis tu. Orang-orang munafik ke apa tu ramah. Sebab dia takutlah. Kalau perang ni kalah ni, tentu kalah. Kira-kiranya tu. Jadi tak apalah, berpura-pura masuk Islam dah. Sebab itulah ada dalam perang-perang ke apa tu, hok cabut lari ke apa tu dah. Dalam sejarah kan, kita tengok itu adalah orang-orang munafik lah tu, hok suruh nak ko apa ni, ghanimah ke apa tu. Itu demo-demo tu lah tu. Dia masuk Islam sebab dia, salah satu sebabnya ialah sebab dia takut. Takut kalah, takut dibunuh, takut mati. Okey. Itulah maksud ummatan wasata yang dijelaskan oleh Al-Quran di dalam ayat lain. Dalam ayat ni juga tidak jelas. Apa ni disebut litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kamu menjadi saksi kepada manusia dan Rasul menjadi saksi kepada kamu. Ni mana ni berlaku ni? Ni dah. Umat yang terpilih ini, lagi adil ini, menjadi saksi kepada manusia. Rasul menjadi saksi kepada dia. Iaitu, kalau di dalam ayat lain disebutkan di akhirat. Di dunia ke di akhirat ni? Di akhirat. Tapi sebenarnya dalam tafsir dia kata boleh dua-dua. Di dunia boleh, di akhirat boleh. Tapi kalau dalam ayat Quran dia sebut hak jelasnya menjadi saksi di akhirat lah. Hak jelas. Iaitu firman Allah Ta'ala, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Ni cerita di akhirat ni. Lagu mana? Tuhan kata, kalau kami buat mari, setiap umat ni buat mari saksi dia. Dan kami juga buat mari engkau sebagai saksi kepada umatmu. Engkau tu siapa dia? Nabi Muhammad lah. Sebagai saksi kepada umatmu. Wajibna bika ala haula'i syahida. Ada saksi berlaku di hari kiamat. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru. Bila ada saksi gini ingat, orang-orang kafir pada ketika tu, pada hari tu, hari mana tu? Hari akhirat tu lah. Yauma idzin, pada hari tu. Bukan lah ni, di akhirat. Baru orang-orang kafir nanti dia mikir kalau boleh yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard. Kalau boleh biar dia jadi tanah lah. Tak usah bangun. Biar jadi tanah. Kalau boleh tak usah. Mati kat pakai habis situ ya kalau boleh. Orang-orang kafir dan juga orang yang mendahaka kepada Rasul ini nak lagu tu. Wala yaktumunallaha haditha. Sedangkan dia tidak dapat menyembunyikan apa-apa pun daripada pengetahuan Allah. Jadi di mana ni orang kafir tak si bangun ni dok.
Orang kafir kalau boleh nak jadi tanah selama-lamanya ni, di akhirat lah. Hari yang mana masing-masing ada saksi belaka menjadi saksi. Kita sudah royak dah. Nabi dia kata kita sudah sesapat dah. Ada dalam hadis dia berkata dah. Buat mari Nabi dia berkata tak ada. Tak ada mari kepada kita orang yang memberi ancaman, mari royak, nasihat ke apa-apa, tak ada royak. Tak ada mari. Demo-demo ni nafikan lah, no? Menafikan. Lepas pada tu marilah Tuhan pun mari saksi. Mari saksi daripada Nabi kita, daripada umat kita, kata Nabi dia telah menyampaikan dah. Bila lagu tu tak boleh kata gap adalah orang kafir. Nabi dia telah sapat dah. Nabi dia telah royak dah. Telah nasihat belakang dah. Cuma dia je tak boleh dengar. Dan juga ada ayat lain lagi, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula. Pada hari kami bangkitkan bagi setiap umat itu syahidan 'alaihim, saksi dari kalangan, saksi terhadap mereka. Setiap umat itu ada saksi terhadap mereka, min anfusihim, dari golongan mereka sendiri. Kami bangkitkan tu bila? Di hari kiamat lagi. Di akhirat lah. Bangkit-bangkit ini. Wajibna bika syahidan ala haula, dan kami mari kamu, iaitu Nabi, sebagai saksi kepada mereka ini, kepada umat-umat. Pada umat dia lah. Dan juga kepada umat-umat sebelum daripada ni. Okey. Seterusnya ada juga orang keliru lah, timbul kekeliruan. Mungkin sebenarnya benda lagu ni banyak kali dah kita jumpa. Okey. Kekeliruan lagu mana? Illa lina'lam. Tu hewa jadi peristiwa pemalingan kiblat tu sebenarnya asalnya dari Kaabah, lepas tu paling ke Baitul Maqdis, lepas tu pergi ke Kaabah mula, ada uak jadi tukar-tukar lagu tu sebenarnya sebab tu nak tahu. Sebab di sini dia kata illa lina'lam. Na'lam ni maknanya untuk kami tahu. Kami buat kiblat ni jadi tukar-tukar gitu tu untuk kami tahu. Kami tu siapa dia? Kami ni kira-kira merujuk kepada Tuhan. Untuk kami tahu, kira-kiranya gitu dah. Siapa yang betul-betul mengikut Rasul, siapa yang nak berpaling ada ni. Sebelum dari kalau tak buat gitu, kira-kiranya tak tahu lah kan. Kalau tak uji lah tu tak tahu. Kenapa dah? Sebab tu kita uji. Kita tak tahu yang boleh bawa kereta kedok ni dah. Kena terah dulu lah. Nak uji lesen ke dia ni dah. Nak uji gitu. Tak tahu lama ke? Tak tahu signal duk mana dah, nak tekan minyak, nak tekan beri tukar dah. Sebab tu kita kena tengok dulu. Tengok dulu dia boleh bawa kedok kereta. Tengok dia boleh bawa dulu. Baru boleh uji lesen dah. Setelah tengok dulu. Begitu juga Tuhan ni dia kata. Sebelum daripada uji, kira-kiranya tak tahu lagi lah. Uji tu barulah daripada reaksi manusia, daripada reaksi orang tu, barulah dia pun tahu. Sebenarnya itu tak kena. Sebenarnya itu salah. Lina'lam ini maksud dianya betul dah lah yang terjemahkan. Kalau dalam terjemahan tu untuk melahirkan pengetahuan kami. Itu sebenarnya lebih tepat terjemahan dia tu. Kami jadikan pemalingan kiblat ini untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapa yang benar-benar mengikut Rasul dan siapa berpaling ada. Maknanya untuk menzahirkan, biar orang nampak, hak kita tahu. Tuhan tahu dah. Tapi hak Tuhan tahu tu tak ada siapa tahu. Tuhan tahu dah orang ni munafik. Orang ni berpura-pura saja dah. Orang ni email dia tak apa kejap ni.
Orang ni beriman tu macam mana? Hak tu Tuhan tahu dah tak? Kita tak tahu. Jadi Tuhan nak menyatakan dia tahu. Dia tahu orang ni beriman, orang ni tidak beriman. Dia nak suruh kita tengok. Sebab itulah untuk menzahirkan pengetahuan dia kepada kita, nak suruh kita pula nampak. Dia tahu dah. Dia nak suruh kita pula nampak. Dia nak suruh kita pula tahu siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Itu maksud dia. Illa lina'lam itu. Bukti dia tahu dah. Ada terdapat di dalam ayat lain. Iaitu firman Allah, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Dan benda yang berlaku dalam perang Uhud ni, panjang cerita dia ni dah. Apa ni? Cerita perang Uhud ni. Ini adalah dijadikan oleh Allah untuk menguji apa yang ada di dalam dada kamu. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hati kamu. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui gapo hak ada dalam hati. Tuhan tahu dah gapo dia hak ada dalam hati. Wallahu alimun bidzatis sudur. Pada dia buat juga tu nak suruh orang lain gapo. Nak suruh orang lain boleh tengok benda yang dia tahu tu. Okey, tapi sebenarnya tafsiran dia tu panjang lagi lah, berkaitan dengan hak ni lina'lama man yattabi'ur rasul ni. Okey, seterusnya menurut hadis dan juga asar ni diriwayatkan daripada Abi Sa'id daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata ni makna dia pertengahan, tapi macam mana kita terjemah adil, umat yang adil? Sebab Nabi kata wasat ini maksud dia nya adil. Lepas tu diriwayatkan lagi daripada Abu Sa'id. Abu Sa'id mana ni? Abu Sa'id Al-Khudri lah. Hadis ni hadis yang sahih. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu Nabi ceritalah nanti pada hari kiamat ni Nabi Nuh pun Tuhan panggil. Tuhan panggil Nabi Nuh dan ditanya kepada Nabi Nuh, betul ke kamu ini telah menyampaikan? Kamu telah menyampaikan kepada? Lalu Nabi Nuh pun jawab, ya, aku telah menyampaikan. Lepas tu kaum dia pula panggil. Dipanggil kaum Nabi Nuh tu. Lepas tu tanya kaum dia tu. Tanya, ada betul ke dia ni telah sapa ke kamu ni? Betul ke Nabi Nuh ni telah royak dah kepada kamu? Lalu kaum Nabi Nuh pun kata dah. Tak ada seorang pun orang yang bagi peringatan kepada kami. Dan juga tak ada siapa-siapa mari. Kaum Nabi Nuh tu royak gitu. Bapa lagu ni boleh kau nipu gini ni dah. Di hari kiamat ni kira-kira ni hadis ni panjang sebenarnya. Ia nak royak perihal demo-demo ni. Kalau boleh kan ia nak royak gitulah. Nak royak tak ada. Tak ada sama-sama mari. Lepas tu Nabi Nuh pun ditanya pula, siapa dia boleh jadi saksi bahawa kamu ni telah royak dah. Kamu ni telah sapat dah. Hak tu yang suruh sapat dah. Lalu Nabi Nuh berkata, Muhammad dan juga umat dia boleh jadi saksi. Lalu umat Nabi Muhammad pun dipanggil dan menjadi saksi. Mereka ini menjadi saksi bahawa Nabi Nuh ini telah menyampaikan dan aku menjadi saksi kepada kamu. Pak kita kata menjadi saksi dah ke mana dah? Dia hidup sampai bila, kita sampai bila. Menjadi saksi dah ke mana? Okay. Kita ni beribu-ribu tahun dah. Nabi Nuh tu saja. Dia tu 950 tahun dah. Pok-pok dia tu 1000 tahun. Lepas ni nak nyapa ke zaman kita. Macam mana kita boleh jadi saksi kepada demo-demo ni? Kepada nabi-nabi sebelum daripada ini disebut Nabi Nuh dan nabi-nabi lain dah. Kita menjadi saksi. Macam mana?
Jadi ada disebutkan di dalam kitab tafsir, dia kata menjadi saksi ini sebenarnya dengan benda-benda yang telah diroyak oleh Tuhan. Tuhan royak kita melalui Quran, melalui hadis Nabi tu, bahawa Nabi Nuh ni telah berdakwah kepada umat dia 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama fa akhazahum tufan. Lalu lepas pada tu mari Tuhan pun mari bala lah kepada Nabi Nuh tu. Kepada umat Nabi Nuh tergeleh habis tu. Tu kita kiranya kita menyaksikan dah lah tu. Hak tu heroyak tu sebenarnya lebih jelas lagi daripada hak kita tengok sendiri. Supaya kita tengok sendiri dah lah. Bahkan lebih jelas lagi. Maknanya kita ni menyaksikan umat-umat yang dulu. Cerita Nabi-Nabi ke apa ni semua ada di dalam sebut dalam Quran berlaku. Nabi Samud ke apa dah. Kederhakaan Nabi Samud, kaum Samud, kederhakaan kaum Nabi Samud ni dah. Kaum Samud pada Nabi ke Nabi Saleh dah. Nabi Saleh unta dia gap hadhi naqatullahi lakum ayat fadharuha ta'kul fi ardillah. Tu cerita ada dalam Quran berlaku tu. Wak mari unta suruh waktu bi unta tu. Nabi Saleh pun waktu bi unta minta dengan Tuhan. Tu cerita tu jadi saksi berlaku lah tu. Tapi tak beriman juga. Itu sebenarnya lebih jelas lagi daripada hak kita tengok sendiri dengan mata kepala kita. Kita tengok sendiri pun tak jelas tak tu dah. Kita kata cerita berlaku depan kita ni lah. Kalau pun kita tengok tu dah. Bahawa itu royak. Ada sebenarnya dia salah. Kita nak apa supaya dia betul dah. Tapi sebenarnya cerita orang lain pula kata tak, dia salah. Orang ni pula kena cara dulu. Tak tahu lagi. Betul kau salah. Kita tengok dah. Okay. Kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Tapi kalau hak tu herayak tu dah. Betul lah. Gitu lah hak tu herayak. Okay. Tu beza dia. Kita tengok. Kau kita tak tengok. Lebih jelas lagi. Hak kita tak tengok ni sebenarnya. Tapi lebih jelas tu sebab tu herayak lah kan. Ada juga benda yang kita tak tengok dan orang royak. Tu memang lah. Tak berapa jelas mana. Apa kita dengar orang-orang royak gitu je. Kita sendiri tak tengok sendiri. Kita sendiri tak tengok kan. Dengar buah orang pulak. Oh tu sama-sama gitu lah dah. Tu tak nak banding lah dengan tu yang royak. Okay. Lepas tu diriwayatkan pula daripada Atha tentang firman-Nya wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Dalam ayat ni tak ada sebut. Kami tidak jadikan kiblat yang dahulunya kamu ni duk ngadak situlah. Mana kiblat mana tu? Kamu dahulunya duk ngadak situ. Kalau nak cari dalam ayat Quran memang tak ada. Dia tak ada sebut. Kamu dahulunya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tak sebut. Dalam ayat Quran. Dahulunya kamu menghadap situ. Tapi di dalam hadis ada sebut. Iaitu di dalam asar ni daripada Atha dia kata al-qiblat allati kunta 'alaiha, iaitu maksud dianya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Kok kamu dulu duk menghadap situ, iaitu Baitul Maqdis. Illa lina'lama man yattabi'ur rasul, katanya lagi untuk kami tahu siapa yang mengikut Rasul, iaitu dia menguji mereka untuk mengetahui siapa yang menerima perintahnya. Mengikut Rasul itu maksud dianya menerima perintah Rasul. Perintah apa? Perintah Rasul. Perintah Rasul ni adalah perintah daripada Allah. Itu dia perintah. Perintah nak paling kiblat ni lah. Ketika paling kiblat ni, dia tu kena. Itulah ujian dia ni. Okey. Seterusnya diriwayatkan daripada Ibn Abbas tentang firman-Nya illa lina'lam, katanya untuk kami bezakan antara ahli yakin dan juga ahli syak. Dia sebut ahli yakin dan juga ahli syak. Ahli yakin, ahli syak. Ini kata Ibn Abbas. Untuk kami tahu ni
ataupun untuk melahirkan pengetahuan kami, makna dianya untuk kami boleh beza. Untuk kami bezakan, untuk orang lain juga boleh beza siapa dia hok yakin dengan email dia, dan juga siapa dia hok ragu-ragu dengan agama dia, dengan email dia. Wa in kanat lakabirah, dan benda tu berat, iaitu pemalingan kiblat itu berat. Berat kepada siapa? Berat kepada ahli syak, orang hok ragu-ragu ni. Ni berat bagi dia. Tapi orang yang ahli yakin, orang yang kemah, orang yang kejar email dia tu, hak tu tak berat bagi dia. Seterusnya diriwayatkan daripada Ibn Abbas lagi. Ni sebenarnya boleh kita masukkan sebagai sebab turun ayat ni juga. Sebab turun wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Bukan ayat tu sebutin, tapi wa ma kana Allah tu start situ. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ini apa jadi ada ayat ni? Kerana bila berlaku pemalingan kiblat tadi, daripada apa ni? Daripada Masjid Al-Aqsa kepada Masjidil Haram tu dah. Lalu para sahabat pun tanya Nabi dah, lagu mana ni dengan para sahabat kita yang sudah meninggal dunia ni dah, ketika mereka sembahyang ngadap ke Baitul Maqdis ni, lagu mana amalan dia? Jadi kerana sembahyang dia ni dah, sembahyang dia ngadap situ. Lalu turunlah ayat ni, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah tidak akan mensia-siakan amalan kamu, iaitu semaya kamu. Semaya siapa? Semaya orang yang mengadap ke Baitul Maqdis sebelum daripada ni lah. Bukan kata jadi hilang gitu. Tak jadi dah, muka sudah masuk dah ni dah. Sudah tidak diterima dah ni. Mengadap ke Baitul Maqdis ni dah. Tapi hak telah lepas dah tu tidak berlalu gitu saja. Tu yang sebut. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sebab ayat dia panjang kan. Jadi hadis berkenaan dengan ni pun banyak, ni pun kita kutip-kutip paling-paling sahih lah ni dah. Kutip sikit-sikit gitu ya. Sebenarnya banyak lagi. Orang ni kata gini, orang ni kata gini, dari kalangan para sahabat ke apa dah. Berkaitan dengan ayat ni. Ambil sikit-sikit saja. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Lagi kata Bara' bin Azib, dia kata sembahyang kamu ke arah Baitul Maqdis. Iman ni maksud dia, Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Maksud dia yang kedua, sembahyang kamu. Sembahyang kamu ketika kamu menghadap ke Baitul Maqdis itu, pahala dia tidak sia-sia. Tuhan kira. Tuhan kira juga. Itu maksud iman kamu. Macam mana iman kita boleh terjemah sebagai semaya kamu? Bara' bin Azib kata kita. Okay. Habis itu apa ni? Tafsir dengan hadis. Seterusnya tafsir secara umum. Wa kadzalika. Kadzalika ni makna dianya demikianlah. Demikian gapo? Demikianlah. Mula-mula startnya demikianlah. Bila kita sebut demikianlah, maknanya benda ni ada hak sebelum daripada tu. Ada benda berlaku dah sebelum daripada tu. Sebab tu kita kata demikianlah. Dia kita kata demikianlah perihal apa dia? Orang yang baik apa ni? Mendapat balasan yang baik. Sebagai contoh kita kata dah, maknanya ada cerita dia cerita orang baik ni boleh balasan yang baik itu dah. Iaitu cerita dia sebelum daripada tu, iaitu sebagaimana kami jadikan kamu orang-orang yang mendapat petunjuk kepada jalan yang lurus. Mana tu? Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Akhir ayat, hujung ayat yang ke-142. Yahdi man yasha. Kami memberi hidayah kepada siapa-siapa hok kami nak. Tuhan memberi hidayah kepada siapa-siapa hok dia nak kepada jalan yang lurus.
Cerita Tuhan bagi petunjuk kepada jalan yang lurus. Orang yang dia nak, kami juga jadikan kiblat kamu sebagai kiblat yang paling utama. Maknanya orang ni orang yang Tuhan nak, orang yang Tuhan nak ni, ada boleh Tuhan buat dia ni berada di jalan yang lurus. Dan juga dia ini bukan di jalan yang lurus saja. Keistimewaan dia lagi ialah dia ni mengikut kiblat yang paling utama. Dia ni juga duduk di kiblat sebagaimana kiblat kita ni lah, orang-orang Muslim ni tu. Jadi dua ciri kita kata orang hok Tuhan pilih lah. Tuhan pilih dia ni lagu tu. Jadi dia berkait dengan yahdi man yasha ila siratal mustaqim tu. Demikianlah kami jadikan kamu berada di atas jalan yang lurus. Kami juga jadikan kamu umat yang wasata, umat yang pertengahan. Kalau kira umat-umat lain, umat yang berada di jalan yang lurus belaka dah, tapi dia tidak sebut sebagai umat wasata. Okey, nabi-nabi lain, umat dia tu tidak berada siratal mustaqim kau. Siratal mustaqim juga kalau kira dah. Dia beriman, kira-kiranya dia ni siratal mustaqim lah kan. Tapi adakah dia sebut umat wasata? Walaupun berada di jalan yang lurus, umat-umat lain tak ada sebut kan. Tapi kita ni kira-kiranya kelebihan lah. Kelebihan kepada umat Nabi Muhammad berada di jalan yang lurus, dan juga dia ni menjadi umat yang pertengahan. Umat yang sederhana. Okey. Itu wakadzalika. Ja'alnakum, kamu yang dimaksudkan di dalam kalimah ini ialah para sahabat kamu tu, kum itu. Kami jadikan kamu, iaitu para sahabat, ummatan wasata, umat yang terpilih lagi adil. Umat yang terpilih lagi adil, ummatan wasata. Ni keistimewaan kepada para sahabat juga. Dia sebut secara khusus lah. Kalau kira para sahabat, secara umumnya kita umat Islam ada, secara khusus pada ketika tu para sahabat. Jadi para sahabat ni lah paling kalau nak kira paling adil, paling terpilih, jatuh ke dia. Jatuh ke dia dulu, jatuh kepada para sahabat dulu. Lepas pada tu barulah kepada umat Islam. Secara amnya gitu. Ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Mereka yang dididik oleh Nabi SAW menjadi saksi dan juga bukti tentang kebenaran Islam. Nak tengok Islam ni betul kau salah, tengok zaman Nabi. Nak tengok amalan ni betul kau salah, saksi dia nak jadi saksi, tengok di zaman Nabi sahabat buat gana. Dia boleh menjadi saksi sebab dia ni, para sahabat ini adalah umat yang wasata. Kalau nak kira umat Islam, boleh menjadi saksi kebenaran Islam itu, tak boleh. Umat Islam secara umumnya boleh lah dah. Tapi sebab apa gitu? Sebab umat Islam ada yang melampau. Hak tu kalau kira tidak mewakili Islam lah, kita kata dah, tidak mewakili agama Islam. Tapi orang-orang awal ni dia kata orang Islam juga. Sebagai contoh kita kata orang yang melampau ni, sebagai contoh kita kata Khawarij kok. Khawarij ini orang kata dia percaya Tuhan lagi. Maknanya akidah dia tu betul lagi. Tetapi kalau buat dosa besar, tubik lalu daripada Islam. Sudah tidak jadi Islam dah.
Itu khawarij. Ini kita panggil hak melampau. Ada juga yang mudah-mudah sangat. Supaya murjiah tu dok. Murjiah ni buatlah gapo pun dok. Buatlah dosa setara mana pun. Asalkan ada email dalam hati ni kak. Kira-kiranya email molek-molek lah dia tu dok. Tak ada gapo hak tu. Hak pentingnya hati. Zahir ni ikutlah. Dosa kau nak langgar perintah Tuhan, kau tak buat hak Tuhan suruh kau, itu suku kira. Itu zahir. Yang penting hati kita ni. Hati kita ni tetap dengan Islam. Itu kita panggil murjiah tu. Lepas tu ada pula kita panggil qadariyah. Ni dari segi akidah, tadi dari segi amalan tu. Amalan ni dia ada khawarij dan juga murjiah. Lepas tu dari segi akidah dia ada qadariyah. Qadariyah ni kak, kira-kiranya semua hak kita buat ni kak, apa ni, tidak berkait dengan Tuhan. Kehendak kita berlaku. Tu. Pilihan secara mutlak diberi kepada kita, tak kait dengan Tuhan. Tidak. Sedangkan kalau hak wasatiyah, hak pertengahan kan, kira-kiranya ahli sunnah lah. Ni dia pertengahan. Dia ada kehendak kita dan juga ada hak kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ni dia mengatasi kehendak kita. Sebagaimana disebut dalam ayat Quran, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Hak kamu nak tu berlaku dengan kehendak Allah berlaku. Ada juga hak kata apa ni, kumpulan hak kita panggil Jabariyah. Jabariyah ni kita disuruh robot. Tak ada pilihan gapo dah. Tuhan buat pilihan berlaku kepada kita. Jadi kira-kiranya tak patutlah kita ni masuk neraka. Sebab tu Tuhan paksa kita. Tuhan yang mengaturkan kita buat gini. Kita neraka ke apa, kita jadi tinggal semaya ni sebab Tuhan mengaturkan kita begitu. Tuhan sudah takdir kita gitu, tiba-tiba masuk kita dalam neraka. Tiba-tiba tulis dosa kepada kita atau kena kita. Dia kata dah. Jabariyah hak tu dah. Itu dari segi akidah. Hak lajuk dan juga hak mudah-mudah lajuk. Ada semua lagu tu hak yang orang kata, orang kaitkan dengan Islam. Orang kaitkan dengan umat Islam. Jadi nak mana so ni? Kira-kiranya hak paling tepat ialah ummatan wasata, para sahabat lah. Litakunu syuhada 'alan nas, para sahabat tu. Di zaman kita pun kita kata teroris tu, pergi bom orang kata tu kan. Tak kira orang Islam, orang kafir pun nak bom belaka. Sebab dia duduk bawah pemerintahan hak tak berapa Islam. Di Indonesia berlaku tu. Indonesia ni tak ada bunyi lagi dah. Tapi di Indonesia tu gitulah. Kira-kiranya dia duduk di bawah pemerintahan tak berapa nak Islam dan rela dengan pemerintahan lagu tu. Kira-kiranya rela dengan kekufuran lah. Kafir juga. Supo bom belaka, mati belaka. Bom dalam bah dah. Itu kita panggil hak lanjut dah. Orang kaitkan dengan orang Islam. Dikaitkan dah. Adakah para sahabat tu gitu? Tidak. Dia kira sama rata lagu tu kau. Orang kafir. Sedangkan hak tu sama Islam dah. Orang kafir sendiri pun Tuhan kata nak toleh dah. Toleh. Apa ni? Nak berlaku zalim kepada dia toleh. Walaupun dia tu orang kafir. Apa tu lagi? Orang Islam dah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tu yang sebut dah. Tidak menjadi dosa, tak ada masalah kamu ni nak buat baik kepada orang kafir. Asalkan dia ni tidak menghalau kamu daripada negeri kamu. Dia tidak menghalang kamu daripada kamu ni nak beribadat. Orang kafir dah. Antabarruhum, untuk kita nak buat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, berlaku adil kepada mereka. Tu orang kafir dah. Apatah lagi orang Islam. Tak boleh.
Kita duduk situ. Para sahabat ke apa tu dok. Jadi itulah contoh. Kalau nak jadi contoh, iaitu mereka yang dididik oleh yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menjadi saksi Islam mana yang paling tepat sekali dok. Yang paling betul sekali. Ni para sahabat ni lah. Nak kata doa lalu tidak, nak kata pandai mudah belaka dah. Tak apa belaka. Tidak juga. Sebab itulah ada dak 3 orang para sahabat. 3 orang sahabat mari jumpa Aisyah tu kan. Kok cerita dia tanya, mari 3 orang tanya, lagu mana ibadat Nabi dah di rumah ni. Aisyah berkatalah, Nabi dia semayat, ada ketika dia tidur, ada ketika dia puasa, ada ketika dia pokok. Okay. Lepas tu hak 3 orang ni, hak seorang ni kata saya nak semayat tak si tidur malam. Okay. Sebab apa? Sebab apalah kita ni nak dibandingkan dengan Nabi ni. Jadi kira-kira macam terlajak dah tu. Gitu nak semayat. Malam tak si tidur. Kau ni kata saya nak puasa, tak si pokok, nak puasa tiap-tiap hari. Nabi ada juga puasa, ada pokok. Tu setara Nabi tu. Puasa pokok. Apa terakhir kalau kita ni, kau banyak dosa ni tu. Kau tidak terpelihara ni. Kira-kiranya kalau Nabi puasa pokok kita, tak boleh pokok. Puasa setiap hari. Lepas tu Nabi berkahwin kita tak boleh nikah dah lah. Kira-kiranya nak lebih. Lepas tu bila siapa cerita kepada Nabi pun rana ni aku ada dengar orang ni gini tu. Orang ni tak si nikah, orang ni tak si buka puasa, nak puasa setiap hari, orang ni tak si tidur, ni lah ke mana? Nabi pun ada pun saya mayat, saya tidur juga. Saya puasa, saya pokok, saya nikah. Tu dah. Lepas tu bila hadis, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnah aku, maka dia tidak dari kalangan aku. Siapa dia tu? Orang yang telajak lagu tu lah. Orang telajak gitu. Di situ Nabi sudah nak menanamkan sifat wasat ni lah. Ja'alnakum ummatan wasata. Sederhana tu begitulah. Sederhana tu. Bila lagu tu para sahabat pun tak jadi dah lah. Nak lagu tu dah. Boleh kau kita dah. Pasal berkahwin tidak. Nabi berkahwin. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ambil waktu saja dah. Sunnah berkahwin. Tidak berkahwin ni bukan nak kira ada taklif dia berdasarkan taklif. Ada ketikanya kita sunat berkahwin. Nak ambil waktu saja dah. Raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi kahwin gambar. Kena kahwin gambar. Falaysa minni tu dah. Ada ketikanya sunat. Ada ketikanya harus kita nikah. Ada ketikanya juga makruh boleh jadi kita nikah. Nikah ramai lebih pada seorang. Ada ketikanya dia sampai jatuh kepada haram. Kena tengok keadaan juga. Raghiba an sunnati pun kan. Jadi itulah maksud ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan juga Nabi menjadi saksi bahawa para sahabat ini telah menerima Islam yang sebenar. Nabi ini akui para sahabat. Bukan setakat Nabi saja. Di dalam Al-Quran sendiri dah. Beberapa tempat disebut laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Allah redha kepada mereka. Itu adalah saksi besar sekali dah tu. Bukan saksi daripada Nabi saja, tetapi saksi daripada Allah, penyaksian daripada Allah. Allah redha kepada mereka ni. Radhiyallahu anhum wa radu an. Tu. Allah redha kepada mereka. Mereka juga redha kepada Allah. Redha kepada Allah lah ke mana? Itu nanti ayat dia lah tu. Nanti kita baca ayat dia. Tapi itu penyaksian yang terbesar sekali kira-kiranya daripada Allah dan juga Rasul. Siapa dia tu redha ini? Tuhan sebut dah dalam Quran ni para sahabat.
Tu khususnya para sahabat. Ha. Umat Islam tak tahu lagi. Belum tentu lagi. Tapi kalau umat Islam yang mengikut para sahabat, kira-kiranya insya-Allah lah. Ha. Syuhada a'lan nas juga boleh menjadi saksi kepada orang, dan Rasul menjadi saksi kepada mereka. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha. Kami tidak jadikan kiblat yang dahulunya kamu ini menghadap kepada dia. Jadi di sini walaupun dalam Quran ni tak ada sebut dahulu kamu menghadap mana, kamu menghadap ke Baitul Maqdis, dia tak ada sebut. Tetapi isyarat kepada dia tu ada, iaitu dia isyarat. Kalau dalam hadis memang ada lah kan. Dalam hadis ada sebut, tetapi dalam Quran tak ada sebut. Seperti kita sebut tadi lah. Isyarat kan, iaitu kiblat yang dahulu kamu ni menghadap kepada dia. Sebelum daripada menghadap kepada Masjidil Haram kembali, sebelum daripada menghadap kepada Kaabah, dahulu kamu menghadap situ. Mana menghadap situ tu? Kira-kiranya maklum. Sudah maklum pada ketika tu umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis. Illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibaihi. Kami tidak jadikan peristiwa pemalingan kiblat itu melainkan untuk menguji manusia, lina'lam. Jadi bila kita uji, bila Tuhan uji lagu tu, maka terselahlah siapa yang mengikut dan menurut perintah Nabi dan juga perintah Allah, dan siapa yang ikhlas mengikut perintah Allah dengan orang yang tidak mengikut tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas ni sikit saja dah. Ada peluang nak lari lalu. Tu. Orang yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas ni nak buat gitu. Tak kira kadang-kadang pun nak buat semacam. Tu orang yang ikhlas. Supaya kita nak bagi ikhlas dengan bagi tidak ikhlas ada tak? Bagi ikhlas tak? Kita kata kira ada orang, kita ada orang wis macam tak. Kalau tidak ikhlas, nanti tengok dulu tu. Orang lain wis nak wis juga tak. Tak ada orang tak jadi wis. Itu maknanya tidak ikhlas dah. Ada apa ni? Boleh tunjuk ke orang, anak tunjuk lalu. Ada peluang nak sahur. Ada sahur. Ambil peluang lalu. Itu tidak ikhlas. Rasa ada peluang saja dah. Tak buat lalu dah. Kira-kiranya begitu. Tidak ikhlas. Supaya dengan apa ni? Umat Bani Israel tidak di zaman Nabi Musa tu kan? Di zaman Nabi Musa tidak ikhlas nak turut Nabi tu. Sebab dia tanya macam-macam tu. Dia tidak ikhlas tu. Tanya lembu lah ke mana, lembu warna apa, umur berapa, lembu orang guna kepala dah ke tidak, kan? Tanya sebab tidak ikhlas dah nak turut hak Nabi suruh tu. Bila lagu tu, kalau ada peluang kat kira-kira je, tak jumpa, payah biar tak payah buat. Lagu tu kan, muka tak si waduh. Asal ada peluang saja. Begitu juga ni. Asal ada peluang nampak. Apa ni? Ni lagu mana ni pelik dok. Dulu ngadak sini pangadak sini pula. Tidak tetap pendirian ni dok. Tuhan ni tahu ke dak sebenarnya. Tidak boleh. Nak royak ragu-ragu tu boleh royak. Keraguan kita tu. Bila lagu tu bakal cabut lagi lalu. Nampak apa ni? Tak kena sikit cabut lagi lalu. Ilmu Allah yang dibuktikan dengan penyaksian dan kenyataan inilah yang boleh menjadi hujjah dan berhak mendapat balasan pahala dan juga dosa. Ilmu Allah tapi tidak dibuktikan, orang itu tak buat lagi. Tuhan tak kira. Kenapa tak? Tuhan tak kira. Tuhan kira setelah dia buat. Setelah dia buat hal tu, baru Tuhan kira.
Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ni peristiwa perai lagi ni tu. Belum lagi nyata kepada Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan orang-orang yang sabar. Tuhan nak tengok siapa hok betul-betul sabar, siapa hok berjihad di antara kamu. Tu sebab tu Tuhan buat ujian tu tu. Nak tengok tu lah. Bila melalui ujian tu dia sabar, barulah Tuhan beri pahala. Tu tu. Walaupun Tuhan tahu dia akan sabar dari ilmu Tuhan tu. Dia ni akan sabar, dia ni akan lulus ujian ni tu. Tapi tak berlaku lagi. Tak beri lagi pahala. Kan? Setelah berlaku barulah Tuhan bagi. Dan juga orang ni juga menjadi hujah dah kepada di akhirat nanti dok nak bagi pahala ke nak bagi dosa sebab dia buat. Tu tu. Dalam ilmu Allah dia akan buat tapi dia tak buat. Tak kira dosa lagi. Setelah dia buat tu barulah dosa dia tu tu. Barulah tulis dosa dicatat dosa pada dia. Tapi hak pahala ni lagi mana? Tak buat lagi pun catat dah. Hak ni kalau dosa buat baru catat dah. Mikir ataupun Tuhan tahu dia tak mikir lagi nak buat dah. Tuhan tahu dia akan buat. Waktu Tuhan tak kira. Sebab rahmati wasi'at ghadabi. Rahmati ghadabat ghadabi. Dalam hadis ada sebut dah rahmat aku ni mengalahkan kemurkaan aku. Rahmat aku ni banyak. Rahmat aku ni luas. Dan sebagainya Tuhan sebut dah Raufur Rahim. Nanti kita akan jumpa lepas pada ni dah. Tuhan ni siya, Tuhan ni saya. Sebab saya dia tu lah. Walaupun tak buat ada, tapi Tuhan kira seperti buat. Orang hok lah ke mana? Orang hok Tuhan tahu kalau dia ni boleh buat dia akan buat. Kalau dia boleh buat. Cuma dia tak lagi bayar masjid. Kalau dia boleh pergi, dia akan pergi. Orang ni Tuhan tahu dah. Hak tu Tuhan tulis. Tuhan tulis pahala pergi masjid dia. Walaupun dia tak pergi masjid dah. Walaupun dia bayar di rumah. Hak ni siapa dia tahu. Hak ni Tuhan saja tahu. Tu Tuhan catat. Berbeza dengan orang hak. Boleh pergi pun dia tak pergi juga. Hak tu Tuhan tahu. Jadi Tuhan tak catat lah dia dah. Ketika dia tak pergi kat dia pun kalau lah gitu, kalau lah gini dah. Kalau lah aku mampu pergi ke masjid. Koyak-koyak dia saja. Tapi Tuhan tahu dia ni kalau dia mampu pun dia tak pergi juga. Tak boleh. Tak ada pahala dia. Jadi tapi secara asasnya setelah dia buat lah. Setelah dia buat baru dia catat pahala tu. Lepas tu ada juga ulama tafsir mengatakan supaya Rasulullah dan juga orang-orang mukmin tahu. Illa lina'lam. Lina'lam ni kami ni siapa dia? Asalnya kami ni Tuhan. Tapi dia sebut sini kami ini merujuk kepada Rasulullah dan juga orang-orang mukmin. Supaya Rasulullah dan orang mukmin boleh tahu siapa dia sebenarnya, hok ikut dia, hok ikut Nabi ni tu. Dan juga siapa dia hok berpura-pura. Pada ketika tu orang Islam tahulah. Setelah pemalingan kiblat ni baru dia tahu ni sebenarnya orang ni orang munafik. Orang ni sebenarnya nak ambil kesempatan saja. Tu setelah berlaku peristiwa ni. Jadi disandarkan kepada Tuhan. Ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam. Kalau nak kira tu Tuhan belaka tu dah. Disandarkan orang mukmin dan juga Rasul ini kepada Tuhan kerana keistimewaan dia ni lah. Sebab tu dia kaitkan dengan Allah. Rasul tu kira-kiranya hak Tuhan. Kita orang mukmin ni pun kira-kiranya melaksanakan hak Tuhan juga. Istimewa dia tu. Sebab tu dia buat na'lam kami. Kami itu merujuk kepada orang mukmin dan juga Rasul. Okey.
Wa in kanat lakabirah. Rasanya tak ada dah ni. Wa in kanat lakabiratan ini. Dan benda ini amat berat. Kena sambung seterusnya dah ni pada perjumpaan kita yang seterusnya. Okey, satu lagi ada dia sebut berkaitan dengan wasat ini. So orang Islam tu sendiri tadi ada Jabariyah, Qadariyah ke apa tu dah. Disebut dalam tak silapnya dalam kitab tafsir Salih bin Fauzan tu, dia kata orang agama lain juga tidak wasat. Umat Islam saja, agama Islam saja agama yang wasat, yang pertengahan. Itu apa? Sebab kalau kita tengok dalam agama lain agama lain ni hak mana? Agama mana? Agama yang hak kita tak tahu, agama Buddha ke hak tu, sebagaimana kita sebut sebelum ni, kita tak boleh ambil kira agama tu sebab dia tak ada kitab rujukan yang kita panggil muktabar lah ada. Hak nak boleh pakai ada. Hak tu kita tak usah kira lah. Kita kira dua agama yang utama. Dua agama utama hak selain daripada Islam, iaitu Yahudi dengan Kristian. Hak ni yang kita kira dah. Sebab dia ada kitab langit. Asalnya mari daripada Allah, dan juga kitab dia tu dah. Ada nabi dia. Ada. Dan juga ada umat. Agama lain ada umat, tapi nabi tak ada kan. Kitab pun tak ada. Kitab tu yang buat turun dia. Dua agama ni pun sebenarnya adalah agama yang tidak wasat, tidak pertengahan. Agama yang melampau. Apa gitu? Sebab kalau kita tengok agama Yahudi ni, dia mudah sangat. Agama Kristian ini dia payah. Dia berat. Dia agama Kristian ni dia siapa ko? Nabi itu dia angkat menjadi Tuhan, okey. Beragama laju. Padri ni tak boleh nikah. Duduk di biara dia, kita kata dah. Duduk situ. Kerja dia agak tu saja. Duduk mendalami agama, tak boleh campur dengan orang luar ke apa dah. Tak ada. Tu saja kerja dia. Lepas tu dia angkat para nabi tu. Ada pun agama Yahudi ni pula dia tak cara pula ke agama ni dah. Nabi ni kalau kita tengok dia bunuh. Dalam Quran ada sebut dah. Nabi Isa tu dah. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka kata, kami ni telah bunuh dah Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Bunuh. Orang Kristian ni dia angkat Masih tu dah. Siapa jadi Tuhan ni pun nak siapa bunuh. Kayak orang Yahudi ni tak situ Nabi lajak hak ni dah. Nabi mari kepada dia tu, dia tak ikut. Nabi Musa tu dah. Banyaklah cerita. Kalau kita tengok cerita Bani Israel, sebelum daripada ni tu dah. Macam-macam pengkhianat dia, hak dia apa ni, janji wa'adna berapa kali dah. Tak situ semacam. Hak ni dia tak cara ke agama. Tak cara lajak ke agama, dia cara ke dunia semata-mata. Orang Yahudi ni. Orang Kristian ni pula dia agama lajak. Mari Islam duduk tengah-tengah. Nampak tak? Di samping kita beragama, kita juga kena ingat dunia. Kan? Sebab kita ni duduk tengah hadap ni, dunia ni. Nampak tak? Di samping kita beragama, sebab itulah ada semacam tu. Mari berkaitan dengan hukum hak agama. Apa ni? Hukum hak dunia ni. Hak hidup atas dunia, nak makan lagu mana? No apa ni, no membesarkan anak-anak lagu mana? Tu dah. Nak buat baik kepada masyarakat lagu mana? Hak ni hak atas dunia ni lah. Bukan kata nak cara kau semaya saja kita. Cara kau ibadat kita ya. Semaya puasa kita ya, tidak. Dia ada zakat. Dia nak buat zakat ni, dia kait dengan umat lah. Nak boleh ke zakat lagu mana, kena kerja. Kena pergi mari. Tu. Kena cari rezeki. Nak cari rezeki lah ke mana? Tu dah.
Ada rezeki yang halal, ada rezeki yang tidak halal. Tapi orang panggil rezeki juga kan. Kita boleh beza lah ke mana. Jadi tubiklah riba ke gapo ke dah. Rezeki juga. Tetapi rezeki yang dalam bentuk hak tidak halal dia panggil riba tu. Kan? Jadi dia pertengahan ni. Antara dunia maya tapi ada tidur. Kan? Kemudian lagi kita kata nikah berseronok tapi ada tanggungjawab. Nak buat mari dengan tanggungjawab tu. Bukan mari kita kata seronok kat seronok, suka semata-mata tu. Tidak. Dia ada mari pertengahan tu kita panggil. Itulah hak kita panggil ummatan wasata. Ja'alnakum ummatan wasata. Umat Nabi Muhammad ni lah hak pertengahan ni. Okey, kita dulu rasanya tak ada habis waktu. Kita sambung pada pelajaran kita yang seterusnya lah. Wallah. Alhamdulillah. Kalau ada soalan. Ana ada soalan. Ya, sila. Jika tidak ada nak tanya dua soalan ni. Yang pertama nak tahu sejarah sikit, Ustaz. Kita maklum Kaabah tu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tu meninggikan Kaabah tu tepat tu. Jadi maksudnya sebelum ni Kaabah lah menjadi kiblat ya. Macam mana boleh jadi ada berkiblatkan Masjidil Aqsa? Apa peristiwa yang menjadi bahasanya di Mekah, kiblat Kaabah tu berkiblatkan Masjidil Aqsa pula tu bila berlaku kedua tu dan peristiwa tu. Dan kenapa dipilih Masjidil Aqsa tu jadi kiblat? Lepas tu baru tukar pula kepada Kaabah semula zaman Rasulullah. Jadi dia apa peristiwa dia jadi kiblat Masjidil Aqsa? Jadi peristiwa setelah ada disebut dalam kitab-kitab tafsir, dia kata menghadap ke Masjidil Aqsa ini setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Dalam lebih kurang setahun setengah lah. 16-17 bulan gitu. Sebelum daripada itu menghadap ke Kaabah lah. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, maka diperintahkan Nabi dan juga umat Islam supaya tukang menghadap ke Masjidil Aqsa. Apa menghadap ke situ macam-macam lah pula hak kata dah. Ada yang kata nak suruh nak ambil hati orang-orang Yahudi pada ketika tu, nak memudahkan demo-demo ini menerima Islam. Sebab demo-demo tu sudah menghadap ke situ. Orang Yahudi pada ketika tu dia menghadap ke Masjidil Aqsa tu lah. Sehingga ke lon ni kan, sampai ke lon ni ke orang Yahudi tu dah tempat suci dia kan di Masjidil Aqsa tu dah. Sebab tu dia nak tempat tu Baitul Maqdis tu. Ada pada hari-hari yang tertentu dah dia ada pergi melawat situ. Memang tempat suci dia, tempat suci orang Yahudi ialah di Masjidil Aqsa. Kan? Di Baitul Maqdis tu. Tempat suci dia. Jadi bila lagu tu Nabi pun diperintahkan ngadap situ nak jaga demo-demo ni lah. Kira-kiranya nak suruh demo-demo ni mudah untuk memeluk Islam. Jadi tidaklah kita kata beza sangat. Kiblat tu tak sama dah lah. Kita kata datuk nenek kita serupa. Iaitu daripada keturunan Nabi Ibrahim dia sebut sebelum daripada ni dah. Nak kata Nabi keturunan Nabi Isa, keturunan Nabi Musa. Tidak. Umat Nabi Muhammad yang berhijrah ke Madinah pada ketika itu bukan keturunan Nabi Musa.
Hak keturunan Nabi Musa nya iaitu orang Yahudi hak duduk di Madinah tu. Dah. Ni keturunan lain ni. Mari. Tapi untuk nak sama ke nak suruh mudah orang Yahudi ni terima, maka dicerita ke cerita Nabi Ibrahim. Kita ni walaupun Nabi Musa ni tak serupa, tapi tok nenek kita ni Nabi Ibrahim, iaitu tok nenek yang sama dah. Nabi Ibrahim daripada keturunan itu. Cumanya pecah lah dia Yakub Nabi Ishak tu dah. Pecah situ saja. Nak suruh mudah dah juga terima, tapi tak terima juga. Hak ni kira-kiranya nak suruh mudah dah juga dia menerima agama Islam tu. Tak apa ambil hati demo-demo ni, sebab demo-demo ni lah pada ketika tu orang-orang yang kira-kiranya ada pengikut. Jadi bila ketua-ketua ni kita kata kalau sebagai contoh masuk agama Islam dah, masuk Islam, maka pengikut-pengikut ni mudahlah nak tunggu. Pengikut ni hanya tunggu ketua kita saja dah. Nak ambil hati demo-demo ni lah disebut gitu. Tapi malangnya demo-demo ni sebenarnya dia bukan setera, dia setera bangga lah sebentar. Dan Nabi ikut Nabi ikut kiblat dia. Tuhan ikut kiblat dia, dia setera bangga sebentar, tapi tidak membuatkan dia ni nak lebih dekat kepada Islam tidur. Bahkan gitulah orang Yahudi ni dah. Tidak lebih dekat kepada Islam. Setara tu ya dia. Bahkan lebih teruk lagi. Setengah-setengah tu teruk lagi tak terima dia ni Nabi ni dah. Nak kira Nabi Tuhan sudah banyak dah nak menyamakan ni orang Islam ni dengan demo-demo ni. Nak suruh mesra lah kira-kiranya dah. Begitulah. Satu lagi Ustaz, berkenaan umatan wasatan. Kita boleh faham lah, dia merujuk pada para sahabat Rasulullah SAW. Macam mana ada seorang ustaz Sohu juga lah di Malaysia, dia sebut dia kata jika kita buat salah, buat dosa ni terpencil lah, terpencil kata. Sahabat-sahabat dulu buat dosa ni lebih kurang lah kita pun. Betul kau statement lagu ni Ustaz. Jadi betul sahabat buat dosa, kita buat dosa betul. Tapi sahabat ini dipanggil khairah ummah, kuntum khairah ummatin ukhrijat linnas. Kita tengok setelah dia buat dosa tu lagu mana. Tu kita buat dosa tak sama dengan sahabat buat dosa. Tak sama. Kenapa dia? Begitu juga kita buat pahala tak sama dengan sahabat buat pahala. Okey. Ada Nabi sebut kama qal lebih kurang, Nabi kata sedekah kamu ni sebesar bukit Uhud dah. Mah ni tidak boleh lagi menandingi dia sebut sahabat dia tu lah dah. Tak boleh lagi hak sedikit hak sahabat bagi, tak boleh. Tak boleh menandingi. Maknanya kita buat setara rumah tu dah. Kalau nak kira hebat kita lah lagi daripada para sahabat dah. Dah, dia tak kira tu, dia tak kira banyak ke sikit. Dia kira keikhlasan dia tu. Sahabat ni kalau ada banyak lagi, dia banyak lagi. Tapi dah dia ada banyak tu. Maka dia banyak tu kan. Tapi tu kira dia belakang dah tu. Dia habis tu. Berkenaan dengan dosa ni pula, betul sama-sama buat dosa, tapi kita tengok tahap penyesalan para sahabat ni setara mana buat dosa tu. Kita tengok sebagai contoh berzina tu tu. Mari ngaku pada Nabi tu. Sahabat Nabi kata beberapa kali dok Nabi buat tak cara. Aku ni telah berzina dak, Nabi buat tak tahu. Akhir sekali Nabi kata mu ni gila kau. Tidak. Sedangkan dia tahu hukumnya dia telah ke mana, tapi kita tengok para sahabat ngaku gitu. Tak apa mati.
Tu tu. Tu buat dosa okey. Tahap kita kata penyesalan dia tu lain. Kalau kita kalau tak ada siapa tahu biarlah. Kira berlalu kita. Tapi kalau para sahabat tidak. Hak mana diajak oleh Nabi ini dak terdidik. Apa ni? Di zaman Nabi ini gitulah. Yang mana disebut sebelum daripada ni, duk panggil kalau luar kat kita kata panggil Muhammad, duk je ke panggil tu. Tetapi lepas pada tu, tu ayat ada tu suruh panggil Molek. Kan? Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad ni bukan supaya bapa-bapa kamu. Dia ni Rasulullah. Lepas pada tu hok panggil tu dok laung gitu tu mari nak cari Nabi tu ketuk dengan ujung kuku. Tu dah. Lepas pada apa ni tu hai tegur tu. Gitu para sahabat ni tu. Penyesalan dia tu. Penyesalan hok dia sebagai contoh ada beberapa orang hok tak pergi pergi kan. Tak pergi pergi ada alasan dia tu. Gana-gana pun dia tak pergi dah, tapi kita tengok apa ni dipulaukan oleh Nabi tu. Dipulaukan oleh orang mukmin. Kita tengok penyesalan dia tu tu. Setara mana. Akhir sekali dia kata alangkah bagusnya kalau aku ni tidak Islam lagi pada ketika tu kan. Nyesalnya dia ni. Setelah dia ni buat salah, kita nampak orang salah walaupun sikit. Apatah lagi kesalahan yang besar. Tu dari segi buat salah lah kan. Tadi kan. Tak boleh nak sama. Kita dengan para sahabat dan banyak lagi lah cerita-cerita lagu-lagu tu dah. Dari segi buat salah ke, buat kebaikan ke, memang tak sama. Dan memang tak boleh nak sama lah. Sama sekali. Kita ni boleh kata tak ada lah begitu. Kita tak ada. Kalau ada pun kita kata dalam sekarang lepas pada tu dalam kesalahan tu je. Tobat bukan main nyesal lah kesalahan tu sebab kita pernah lalu idah kesalahan tu orang lain tak cara-cara pun tu. Orang lain tu. Kesalahan lain biasa je. Tapi kesalahan tu kita jaga sebab kita pernah kena dah karma dia sebagai contoh dah ada. Orang tu jaga, orang lain tak jaga-jaga. Para sahabat tu jaga belakang. Tu. Jaga belakang. Kalau nyesal aku kira-kiranya tu nak jadi baik sungguh, bukan jadi baik sekarang. Tidak, jadi baik sungguh. Berubah sungguh. Para sahabat ni. Ada lagi kan soal? Kalau ada kita tangguhkan majlis kita dengan membaca tasbih. Minggu hadapan